Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Mili, guru sains anda pada hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari salah satu lagi subtopik iaitu graf gerakan linear. Di bawah tajuk daya dan gerakan dan standard kandungan untuk topik pembelajaran kita pada hari ini ialah graf gerakan linear. Dan standard pembelajaran kita adalah di akhirnya murid boleh mentafsir jenis gerakan dari graf gerakan linear untuk menentukan jarak, sesaran, hal laju purata dan pecutan. Okey, jadi terdapat dua jenis graf yang terlibat iaitu graf sesaran masa dan graf hal laju masa. Jom bersama-sama kita mendalami kedua-dua jenis graf tersebut. Jadi kalau kita tengok yang graf yang pertama ini adalah graf sesaran masa yang digunakan untuk menunjukkan sesaran sesuatu objek. Jadi kalau kita flashback semula, sesaran adalah lintasan ataupun laluan terpendek ataupun jarak terpendek yang dilalui oleh objek yang bergerak daripada point A kepada point B. Okey, yang bergerak, maksudnya perubahan tu adalah seiring dengan masa. Okey. Kemudian kalau kita tengok di rajah 11.13, kalau kita tengok menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi pergerakan seorang budak lelaki. Mari bersama-sama dengan saya untuk menghuraikan gerakan budak lelaki ini. Okey, melalui graf ini kalau kita tengok maklumat yang diperolehi adalah dari kecurunan graf tersebut kita akan dapat hal laju objek tersebut. Okey, daripada kecerunan graf tersebut kita akan dapat hal laju objek. Alright, okey. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kamu lihat kan, sebab tu dari graf ni dia menunjukkan sesaran suatu objek yang bergerak. Kalau kita tengok daripada titik O kepada titik A berlaku perubahan dari sudut jarak objek tu bergerak daripada kosong kepada titik A, sesarannya daripada 0 meter kepada 50 meter. Okey, daripada titik O kepada titik A, berlaku pertambahan masa. Di sini kita boleh lihat dan kita dapati sesaran juga bertambah. Okey, hal laju objek, kalau kita lihat dari titik O kepada A, hal laju objek juga seragam, di mana tidak berlaku sebarang pecutan untuk objek tersebut lah. Okey. Dan daripada titik A kepada titik B, kalau kita boleh lihat, hal laju adalah sifar. Kenapa hal laju sifar? Jadi kalau kita lihat di sini, hal laju sifar kerana kalau kamu perhatikan daripada A kepada B, sesaran tu tidak berubah. Maksudnya jarak tu tiada pertambahan ataupun tiada pengurangan jarak, ataupun kita boleh kata objek tersebut dalam keadaan pegun. Objek berada dalam keadaan pegun. Apa yang dimaksudkan dengan pegun? Pegun tu bermaksud objek itu tidak bergerak. Bila objek tidak bergerak, maka tiada perubahan kepada sesaran objek tersebut. Okey, right? Alright, pada titik B kepada titik C, sama dengan yang cikgu explain dari O ke B. Maksudnya di sini hal lajunya seragam dan tidak berlaku sebarang pecutan. Apa maksud hal laju seragam? Hal laju seragam ni bermaksud budak lelaki tu bergerak dengan kelajuan yang sama. Contohnya kalau kelajuan dia adalah 20 km per jam, maksudnya daripada pelajar tu bergerak daripada B ke C, kelajuan dia hanya 20 km per jam sahaja sehinggalah sampai kepada C. Okey, boleh ha? Alright, kemudian pada titik C ke D, kalau kita lihat ini adalah titik C ke D. Titik C ke D, apa yang berlaku? Kecerunan graf adalah negatif. Kenapa negatif? Kerana pelajar tersebut bergerak pada arah yang bertentangan. Okey, hal lajunya adalah negatif kerana bergerak pada arah yang bertentangan. Bermaksud di sini seolah-olah macam pelajar tersebut patah balik kepada poin asal. Contohnya, ni kamu daripada rumah,
kamu nak pergi ke sekolah. Okey. Jadi jarak maksudnya kamu punya daripada kamu bergerak daripada sekolah ke rumah adalah kecerunannya adalah negatif. Kerana apa? Sebab bergerak pada arah yang bertentangan. Okey, itu adalah graf yang pertama. Ingat ya, graf sesaran masa kita akan dapat laju objek tersebut dari kecerunan graf. Okey, untuk graf yang kedua adalah graf laju masa. Okey, graf laju masa membolehkan sesaran, laju, pecutan sesuatu objek yang bergerak ditentukan. Okey, graf laju melawan masa menunjukkan gerakan sebuah motosikal yang bergerak dari titik O. Okey, jom kita bersama-sama dengan saya untuk menghuraikan pula gerakan yang dihasilkan oleh motosikal tersebut. Okey. Melalui graf ini, graf laju masa, ada dua maklumat yang kita boleh dapat iaitu dari luas di bawah graf kita akan dapat sesaran motosikal tu. Sesaran motosikal yang bergerak. Okey. Manakala dari kecerunan graf kita akan dapat pecutan motosikal tersebut. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan luas di bawah graf? Nanti dalam penerangan saya akan sentuh berkenaannya. Tapi sebelum tu, kita huraikan dulu graf laju masa ini. Okey. So, graf laju masa pada titik O kepada A menunjukkan bahawa kecerunan yang seragam. Kecerunan seragam membawa, maksudnya dari kecerunan graf kita akan dapat pecutan. Kecerunan seragam, kecerunan yang sama dan pecutan pun juga adalah sama. Bermaksud kereta memecut dengan pertambahan yang sama. Jadi kereta tu maksudnya tidaklah menambahkan kelajuan dia. Tidaklah terlalu laju ataupun tidaklah lalu perlahan. Okey. Kemudian pada titik A kepada titik B kalau kita boleh lihat kereta motosikal tu bergerak dengan laju yang sama. Kereta itu bergerak dengan laju yang sama. Jadi bila laju yang sama menunjukkan pecutannya kosong. Ni laju dia sama. Okey, menunjukkan pecutan kosong. Kenapa pecutan kosong? Sebab motosikal tu bergerak dengan kelajuan yang sama. Okey, so kelajuan yang sama dia tidak pecut, dia tidak menambahkan kelajuan dia. Okey. Kemudian daripada titik B kepada titik C kalau kita boleh lihat, kalau daripada titik B kepada titik C kalau kita boleh lihat adalah laju semakin berkurang. Okey, B kepada C, pada titik B lajunya 8. Sehingga kepada titik C lajunya adalah kosong. Jadi menunjukkan bahawa lajunya makin berkurang. Jadi kita boleh katakan di sini motosikal tu berlakunya nyah pecutan. Apa maksud nyah pecutan? Maksudnya dia pergerakannya tu semakin perlahan. Pergerakannya semakin perlahan. Okey, boleh ya? Alright, jadi itu adalah graf laju masa di mana dari graf kita akan dapat sesaran, luas di bawah graf kita akan dapat sesaran objek tersebut. Dari kecerunan graf kita akan dapat pecutan objek yang bergerak. Okey, jom kita menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan graf sesaran masa. Okey, soalan yang pertama, graf di bawah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Okey, first kamu kena kenal pasti dulu sama ada graf tersebut adalah graf sesaran masa atau graf laju masa. Jadi bagaimana kita nak menentukannya? Kita lihat pada paksi Y adalah sesaran, jadi paksi X adalah masa. Jadi ini adalah graf sesaran masa. Dan kalau kita ulang balik tadi penerangan saya, graf sesaran masa kita akan dapat laju objek tersebut. Dari graf sesaran masa kita akan dapat laju objek tersebut. Okey, mari kita selesaikan soalan yang pertama. Berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 4 saat yang pertama? Okey, jadi dari graf kamu boleh dapatkan sesaran kereta tersebut.
Kerana kalau kamu perasan di paksi Y dia memberikan nilai sesaran objek tersebut. Jadi 4 saat yang pertama, so 4 saat kemudian kita tentukan dan sesarannya adalah 6 meter. Sesaran objek tersebut adalah 6 meter. Okey, kemudian soalan yang kedua, kalau kita tengok soalan yang kedua adalah berapakah laju kereta mainan itu dari masa 3 saat hingga 5 saat? Laju. Bagaimana kita nak dapatkan laju dari graf sesaran masa? Laju boleh diperolehi dengan kita mencari kecerunan graf. Okey, kecerunan graf. Okey, bagaimana kita nak menentukan kecerunan graf? Jadi kamu ingat formula yang boleh digunakan adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Y adalah nilai pada paksi Y. X adalah nilai pada paksi X. So nilai kita pada paksi Y adalah sesaran manakala X adalah masa. Okey, soalan minta untuk kita mencari laju dari 3 saat hingga 5 saat. Kamu buat satu tanda pada 3 dan 5 saat. Okey, 3 sesarannya adalah 4. Alright, manakala 5 sesarannya adalah 8. Okey. Macam mana kita nak masukkan di dalam formula yang cikgu terangkan tadi. Okey, jom kita tengok bersama-sama, jom kita selesaikan bersama-sama. Alright, so Y2, so ini adalah Y2. Okey, ini adalah Y1, ini adalah X1, ini adalah X2. So Y2 tolak Y1. Y2 tolak dengan Y1 bahagi X2 tolak dengan X1. Okey, kemudian kalau kita lihat, ini adalah dia punya penyelesaian dia. Y2 adalah 8, ni Y1 adalah 4, X2 adalah 5, X1 adalah 3. Kamu selesaikan, kemudian kamu akan dapat lajunya adalah 2 meter per saat. Okey, itu adalah untuk soalan yang kedua berkaitan dengan graf sesaran masa. Okey, pergi kepada soalan berkaitan dengan graf laju masa. Okey, graf laju masa. Kita flashback balik penerangan saya, graf laju masa kita akan dapat dua maklumat iaitu sesaran daripada luas bawah graf. Okey, luas bawah graf manakala pecutan adalah dari kecerunan graf. Alright. Okey, soalan pertama. Berapakah sesaran yang dilalui oleh bola itu bagi 4 saat pertama? Tengok balik maklumat kita. Sesaran boleh diperolehi daripada luas di bawah graf. Okey, jom saya terangkan apakah yang dimaksudkan dengan luas bawah graf. Jadi ini adalah graf kita. Ini adalah graf kita. Bawah graf. So ini adalah bawah graf. Jadi luas bawah graf kita boleh dapat sesaran objek tersebut. Sesaran tu maksudnya jarak yang dilalui oleh objek tersebut. Okey, alright. Jadi soalan ni sekarang ni minta sesaran untuk 4 saat yang pertama. So ini adalah maksudnya dia nakkan sesaran yang dilalui oleh bola tersebut dalam 4 saat yang pertama ni. Jadi sesaran luas bawah graf. So ini adalah luas bawah graf. Macam mana kita nak dapatkan luas bawah graf? Jadi kita gunakan ini adalah segi 4. Segi 4, jadi dia punya formula dia adalah panjang didarabkan dengan lebar. Ni dia. Panjangnya adalah 4. Dan lebarnya adalah 1.
Okey, so 4 didarabkan dengan 1, kamu akan dapat sesaran yang dilalui dalam tempoh 4 saat pertama adalah 4 meter. Okey, kemudian kita tengok soalan yang kedua. Tentukan pecutan bola tersebut dari 8 saat hingga 12 saat. Okey, pecutan kita boleh dapat daripada kecerunan graf. Alright, so ingat tak tadi kita dah belajar bagaimana nak mencari kecerunan graf. Jadi menggunakan cara yang sama, right? Cuma bagi graf laju masa, kecerunan graf tu adalah kita dapat pecutan objek tersebut. Okey, sekarang ni soalan minta daripada 8 hingga 12 saat. So kamu letak, maksudnya kamu tentukan 8, so ini adalah 8. 8 dan cari nilainya. Okey. 8, 3, kemudian kamu dapat 12, 0. Okey, jom kita tengok. So, Y2 tolak dengan Y1, X2 tolak dengan X1. Y2 tolak dengan Y1, X2 tolak dengan X1. So, kita akan dapat begini. 0 tolak 3, kita akan dapat -3. 12 tolak 8, kita akan dapat 4. Okey, kemudian kita ambil kalkulator 3 bahagi dengan 4. Kemudian kita akan dapat -0.75. Pecutan negatif. Kenapa kita dapat pecutan negatif? Kerana kecerunan graf tu pun adalah kecerunan grafnya negatif. Okey, pembelajaran kita pada hari ini iaitu sains tingkatan 4 untuk subtopik 11.2 graf-gerakan linear. Semoga murid-murid dapat memahami apa yang telah kita pelajari sebentar tadi dengan lebih baik. Semoga kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.